Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni kita sambung kisah Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita fokuskan pada bab kehebatannya dalam bidang ilmu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, beliau walau singkat tempoh hidupnya bersama Nabi SAW, namun beliau mengambil sebanyak-banyaknya apa yang ada pada Nabi SAW daripada ilmu Al-Quran dan juga hadis. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bahkan beliau tidak berpada dengan apa yang beliau dengari daripada Nabi SAW, kerana beliau faham bahawa tempoh yang singkat bersama dengan Nabi SAW itu tidak mencakupi keseluruhan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Maka katanya, aku apabila mendengar sahaja ada hadis yang dihafal oleh salah seorang di kalangan sahabat Nabi SAW yang terawal dan terkemudian daripadaku, yakni yang lebih tua daripada aku, maka aku akan bersegera datang ke rumahnya tanpa berlengah-lengah atau menunggu masa yang sesuai. Jika aku sampai ke rumahnya pada waktu qailulah. Qailulah ini waktu tengah hari, biasanya orang berehat. Dan bagi orang-orang yang bangun di waktu malam, mereka akan tidur sebentar sebelum waktu zuhur atau selepas zuhur. Tidur yang sebentar untuk mengambil kekuatan pada waktu malam. Katanya, aku sampai ke rumah salah seorang di kalangan sahabat Nabi SAW yang aku ketahui bahawa dia ada satu hadis yang dia dengar sendiri daripada Nabi SAW yang aku tidak pernah mendengarinya atau aku tidak pernah mempelajarinya. Lalu aku datang ke rumahnya ketika dia sedang berehat. Aku letakkan kepalaku di hadapan betul-betul pintu rumahnya, sehingga ada ketika angin yang kencang meniupkan pasir berterbangan ke arah wajahku, dan mungkin sahaja aku boleh terus mengetuk pintu rumahnya, meminta izin untuk mendengar satu hadis daripada beliau yang beliau sendiri dengar daripada Nabi SAW. Tapi aku tidak lakukannya kerana ingin menjaga privasi guruku itu. Apabila dia keluar daripada rumahnya, melihatku sedang baring di hadapan rumahnya, dia akan segera berkata, Ya bana ammi Rasulillah, ma ja'a bik, halla arsalta ilayya fa'atiyak. Wahai sepupu Rasulullah SAW, apa tujuan kedatanganmu? Kenapa engkau tak utus sahaja khadammu atau orang suruhanmu memberitahu kepadaku hajatmu, lalu aku yang datang kepadamu? Para sahabat Nabi SAW, walau lebih berumur daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, mereka sangat menghormati Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kerana kedudukan qarabahnya. Seperti yang kita sebut, beliau memiliki 3 kemuliaan. Pertama, majdul qarabah. Yang kedua, majdul ilmi. Yang ketiga, majdud tuqa. Kemuliaan di segi kekeluargaannya yang sangat rapat dengan Nabi.
kemuliaan di segi keilmuannya dan kemuliaan di segi ketakwaannya. Katanya, bahkan aku yang lebih berhak datang kepadamu kerana al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu mesti didatangi, bukan dia datang mencari kita. Lalu aku bertanya kepadanya hadis yang aku ingin dengar sendiri daripada mulutnya. Subhanallah, tuan-tuan dirahmati Allah. Dalam dia menghimpunkan hadis, tafsiran, takwilan Al-Quran, ilmu-ilmu yang banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat merendahkan dirinya, tawadhu'. Bahkan tidak pernah dia meletakkan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Pernah suatu hari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, merupakan penulis wahyu Nabi ketika hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang paling utama dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum fiqh, tentang Al-Quran, tentang faraid, dan beliau merupakan ketua lajnah Al-Quran yang dilantik oleh Sayyidina Uthman untuk membukukan Al-Quran secara tulisan atau disebut dalam mushaf. Satu hari Sayyidina Zaid bin Thabit keluar daripada masjid. Melihat keluarnya Sayyidina Zaid bin Thabit daripada masjid, Sayyidina Abdullah bin Abbas segera memegang tunggangan Sayyidina Zaid bin Thabit, memegang pelana atau tempat untuk dipijak kaki, supaya Sayyidina Zaid bin Thabit dapat naik dengan mudah, dan sambil dia memegang tali kekang kudanya. Melihat keadaan itu, kata Sayyidina Zaid bin Thabit, "Da'anka ya bana ammi Rasulillah." Biarkan. Janganlah engkau buat begini. Maknanya tak payahlah pegang sampai ke tempat letak tapak kaki pun kamu nak pegang. Faqala Ibnu Abbas, "Hakadha umirna an naf'ala bi'ulama'ina." Beginilah apa yang kami disuruh untuk lakukan terhadap para ulama kami. Masya-Allah. Dia seorang alim, namun dia menghormati para ulama. Bahkan katanya, inilah apa yang Nabi suruh kami lakukan terhadap ulama kami. Masya Allah, memang kita lihat di sana orang-orang alim yang sangat tinggi ilmunya, tapi sangat tawadhu' dengan para ulama yang lain. Bila bertemu dengan seorang alim, beliau yang mencium tangan alim itu. Bahkan beliau akan berjalan di belakangnya. Bahkan ketika seorang alim itu masuk ke dalam rumah atau ke dalam masjid, dia akan membersihkan kasut orang alim tersebut kali, supaya nanti bila dia nak pakai pula jadi mudah untuk dia terus sarung kakinya ke dalam kasutnya. Masya Allah, kita menyaksikan sendiri betapa orang-orang alim yang tawadhu' ini masih wujud. Subhanallah. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Zaid, "Arini yadak." Hulurkan tanganmu. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas pun hulurkan tangannya. Dipegang tangannya oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, lalu diciumnya. Katanya, inilah apa yang kami disuruh untuk lakukan terhadap ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah tabadul al-ihtiram wa tabalul al-mahabbah bainal ulama. Lihatlah saling balas membalas, yakni dalam bab menghormati, maka saling menghormati dan saling kasih mengasihi. Sayyidina Abdullah bin Abbas membesar dalam keadaan menuntut ilmu sehingga dia sampai pada peringkat yang sangat mengkagumkan. Selepas kematian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tak henti-henti untuk mencari para sahabat yang terawal memeluk Islam, mendengar daripada mereka sendiri apa yang didengari oleh mereka itu daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, apa yang kamu lihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka riwayatkan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Kata Sayyidina Masruq bin Al-Ajda', beliau merupakan salah seorang tabi'in yang terkemuka, hebat dalam bidang ilmunya. Di antara tabi'in yang terawal, katanya,
kuntu idza ra'aitu ibn Abbas qultu ajmalun nas. Aku jika melihat kepada wajah Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku akan berkata dialah orang yang paling tampan dan paling segak. Wa idza nataqa qultu afsahun nas, dan jika dia bercakap, aku akan kata dialah orang yang paling petah ketika berbicara. Fa idza tahaddasa, dan apabila dia mengajar kami, qultu, aku akan kata a'lamun nas, dialah orang yang paling alim sekali dalam bidang ilmu. Masya-Allah. Apabila sampai satu peringkat dia menuntut ilmu, maknanya ilmu dia semakin banyak, masya-Allah, dia berubah menjadi kepada seorang guru, daripada talib kepada muallim, talibul ilm atau muta'allim kepada muallim. Ini yang harus berlaku. Perubahan dalam hidup kita harus berlaku begitu. Kita membesar sebagai pelajar, kemudian menghabiskan sisa umur kita sebagai pengajar. Karena ilmu, pertama tuntutan daripada ilmu itu ialah memahaminya. Yang kedua, tuntutan daripada ilmu ialah mengamalkannya. Yang ketiga, tuntutan daripada ilmu ialah mengajarkannya. 3 peringkat ini harus berlaku dalam hidup seorang penuntut ilmu. Tidaklah apabila seseorang itu menjadi guru, maka hilang kelayakannya untuk belajar, tidak. Atau dia boleh berlepas diri daripada alam menuntut ilmu, tak. Kerana ilmu tak pernah habis. Bahkan orang yang merasa diri dia sudah alim, dia adalah ajhalun nas, orang yang paling jahil. Sehingga datang untuk belajar dengan beliau orang-orang yang tinggal di pelosok dunia yang jauh-jauh. Mendengar tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas, mereka datang dari pelosok dunia, lalu jadilah rumahnya seperti sebuah universiti untuk mengajar orang ramai. Ya, sebuah universiti. Bahkan lebih hebat daripada universiti yang ada pada hari ini. Kenapa? Hari ini sebuah universiti, di dalamnya perlu ada puluhan bahkan ratusan tenaga pengajar. Dan tenaga-tenaga pengajar itu dibahagikan mengikut kepakaran mereka, bidang mereka tertentu. Yang alim dalam bidang usuluddin akan mengajar di kuliah usuluddin. Yang berkelulusan syariah akan mengajar di kuliah syariah. Yang berkelulusan lain daripada itu, maknanya masing-masing akan mengajar berdasarkan bidang kelulusannya. Adapun Sayyidina Abdullah bin Abbas, dialah satu-satunya tenaga pengajar universitinya. Dan dialah yang mengajar semua subjek mata pelajaran dan apa saja yang diperlukan oleh orang-orang yang datang ke rumahnya. Dia menceritakan bahawa salah seorang di kalangan anak muridnya menceritakan bahawa aku melihat di rumah Abdullah bin Abbas itu satu majlis yang kalaulah Quraisy nak berbangga dengan sesuatu, cukuplah mereka boleh berbangga dengan rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menjadi tempat tumpuan kepada orang ramai. Sehingga aku lihat jalan-jalan yang menuju membawa kepada rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas itu bersesak-sesak dengan manusia. Mereka menunggu apabila masuk sekumpulan orang ke dalam rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas dan penuh, yang lain tunggu di luar. Bila habis, keluar sekumpulan ni, masuk satu kumpulan yang lain pula. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sehingga akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas dia buat giliran. Pertama dia kata, apabila orang ramai datang, dia pun suruh pembantu dia sediakan air untuk berwuduk, lalu dia pun berwuduk dan dia duduk. Dia pun bagi tahu kepada pembantu dia, keluar Ustaz, tengok, tanya mereka. Siapa yang nak tanya tentang Al-Quran dan tentang huruf-hurufnya,
yakni berkenaan dengan tajwid, berkenaan dengan bacaan Al-Quran yang tepat, maka hendaklah dia masuk. Untuk yang pertama, siapa nak mengaji Quran, bacaan yang betul, tajwid apa semua, mai masuk dulu. Pakat mai masuk. Dia pun sehingga penuh rumahnya dan mereka bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas semua perkara masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Tidak satu pun soalan mereka itu dibiarkan tanpa jawapan. Kemudian setelah selesai, dia minta, baik tuan-tuan tolong berikan jalan, maknanya keluar, bagi pula kawan-kawan lain masuk untuk belajar. Dan dia suruh pula membantu rumah dia keluar dan tanya, siapa yang nak tanya tentang tafsir Al-Quran, maka boleh masuk. Sila masuk. Pakak masuk pula, tanya tentang tafsiran Al-Quran. Ni makna apa? Ayat ni turun di mana? Turun ke atas siapa? Sebab apa dia turun? Selesai, keluar. Tanya pula, siapa yang nak tanya tentang hukum halal haram, fiqh, maka masuk. Boleh tanya semua, main mengaji. Masuk pula, tanya apa hukum itu, apa hukum ini. Selesai, keluar. Masuk pula, siapa yang nak tanya tentang faraid, hukum pembahagian harta pusaka. Ini di antara bab ilmu yang sangat payah. Hingga mereka masuk, penuh rumahnya. Selesai, maka keluar. Dia kata pula, siapa yang nak belajar pula tentang bahasa Arab, syair dan kalimah-kalimah yang payah dalam bahasa Arab, sila masuk. Masuk pula belajar tentang bahasa Arab. Masya Allah. Katanya, demi Allah, begitulah halnya tiap-tiap hari rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kelihatan tidak ada rehat di situ. Habis satu kumpulan, masuk pula. Tidak ada gaji yang tetap. Tidak ada gaji yang diberikan. Namun kerana amanah menyampaikan ilmu yang terpikul di atas bahunya, dia berpenat demi untuk memberi ilmu kepada orang lain. Seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, melihat bahawa kalaulah berterusan begitu, tentulah tidak ada kepuasan bagi orang yang datang menuntut ilmu. Kalau masuk 1 jam tanya pasal Quran, keluar lagi sejam pula tanya pasal hadis, 1 jam lagi tanya pasal bahasa Arab, dia kata, bolehkah mereka ni puas belajar? Allahu Akbar. Kita setengah jam mengajar pun letih. Kira tanya apa, macam mana, faham dah kot no. Lepas tu kira nak tutup lah. Penat kita. Apa dia fikir? Dia kata, dia buat jadual. Dalam seminggu ada 1 hari khusus untuk orang belajar tafsir. Contoh, dia kata hari Ahad, siapa nak belajar tafsir, mai hari Ahad. Dari pagi sampai selesai, mereka tanya. Habis. Esok pula, siapa yang nak belajar tentang Al-Maghazi, iaitu sirah, tentang peperangan, tentang dakwah Nabi SAW. Hari berikutnya tentang syair, hari berikutnya tentang hadis, hari berikutnya tentang faraid. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sehingga susunan jadual begitu lebih diminati dan menarik lagi ramai orang untuk datang belajar. Kerana mereka ada masa yang luas untuk belajar daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Disebabkan itu, kelebihan ilmunya, kefahamannya terhadap Al-Quran, kekuatan hafazannya terhadap hadis-hadis Nabi SAW, beliau menjadi penasihat kepada khalifah-khalifah bermula daripada zaman Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jika datang satu perkara baru yang tak difahaminya, segera beliau akan mencari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Cari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukan sahabat lain. Ada ketika
dia masukkan sekali Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam mesyuarat kerajaan. Besar ni, sahabat-sahabat yang senior ada, tiba-tiba ada seorang remaja belasan tahun duduk dalam majlis mesyuarat kerajaan. Lalu sebahagian mereka seperti bertanya, perlukah anak muda ini, Abdullah bin Abbas ini, ada dalam majlis mesyuarat kerajaan nak bincang pasal peperangan, nak atok pentadbiran kawasan-kawasan yang Islam kuasai ataupun Islam takbir semakin luas. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bila seolah-olah dipersoal kewujudan anak muda dalam majlis yang besar itu, katanya, innahu fatal kahul atau innahu fatal kuhul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Dia adalah seorang anak muda yang sangat dewasa, memiliki lidah yang sering bertanya, tak pernah putih duk tanya tentang ilmu, dan memiliki akal yang cukup hebat, cukup cerdas, cukup faham. Dalam Sayyidina Abdullah bin Abbas mengajar orang-orang secara khusus, maknanya ada orang yang khusus belajar untuk jadi alim. Beliau tak melepaskan peluang untuk memberi pengajaran, peringatan, nasihat kepada orang-orang awam. Di antaranya yang selalu beliau sebut bila bertemu dengan orang ramai, katanya, pertama, ya sahibaz zambi la ta'man 'aqibata zambik. Wahai orang yang melakukan dosa, jangan kamu berasa tenang akan akibat dosamu. Ketahuilah bahawa apa yang mengikuti dosa itu lebih besar daripada dosa itu. Ya Rabb, Allahumma ighfir lana wa'afina wa'fu 'anna. Apa yang datang selepas kita buat dosa itu lebih besar daripada dosa yang kita buat. Maknanya, jangan sesekali melakukan dosa. Halang diri, jangan buat dosa. Fa inna 'adama istihya'ika mimman 'ala yaminika wa 'ala shimalik wa anta taqtarifu adh-dhanba la yaqillu 'ani adh-dhanb. Juga jika kamu tidak malu terhadap malaikat yang ada di kanan dan di kirimu, sedang ketika itu kamu melakukan dosa, ini tak kurang hebatnya daripada dosa yang kamu lakukan. Maknanya apa? Dosa yang sedang dibuat itu besar dah. Tak malu pula kepada pencatat amalan kita, itu adalah dosa besar yang kedua. Wa inna dhahikaka 'inda adh-dhanbi wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika a'zamu min adh-dhanb. Dan sesungguhnya ketawamu, seronoknya kamu ketika melakukan dosa, sedang kamu tidak tahu apa yang Allah sediakan untukmu daripada balasan, itu adalah lebih besar daripada dosa. Allahu akbar. Allah ma'afina wa'fu 'anna, moga Allah ampunkan dosa kita. Bagi kita rasa takut ketika teringin nak buat dosa, dan takut kalau terjebak juga, terus takut mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini ramai orang seronok dengan dosa, takut melakukan kebaikan. Bila dia nak buat dosa, hari ini dia siap ambil gambar lagi, siap buat video lagi, siap post bagi orang tengok lagi. Seronok kalau orang komen. Subhanallah. Wa inna farahaka bidzambi idza dhafirta bihi a'zamu min adz-dzamb. Sesungguhnya seronoknya kamu ketika melakukan dosa dan berjaya melakukan dosa adalah lebih besar daripada dosa. Ya, ada orang boleh curi, berjaya, dia kata, kemah, aku curi, tak ada siapa tahu. Ya Rabb, itu dosa yang lebih besar daripada dosa. Dan sesungguhnya kesedihanmu ketika terluput daripada melakukan dosa adalah lebih besar daripada dosa. Dia nak buat salah, dia nak buat dosa, tapi tak boleh buat. Dia merasa, leceh ni tak boleh buat. Itu adalah lebih besar daripada dosa. Wa inna khawfaka minar rih idza harrakat sitrak wa anta tartakibu adh-dhanb ma'a kaunika la
yattaribu fuaduka min nazarillahi ilaika a'zamu minadh-dzam. Dan jika kamu bimbang kalau dosa kamu diketahui oleh manusia, sedang ketika kamu melakukan dosa, hatimu tidak berasa takut dan bimbang sedikit pun terhadap pandangan Allah kepadamu, ia adalah satu dosa yang cukup besar. Ya, kita bila buat satu kesalahan, satu keaiban, kita bimbang orang tahu. Kalau mula bunyi-bunyi tersingkap, kita nak cover terus, nak tutup terus. Sedangkan ketika kita buat dosa, Allah duk tengok kita tak berasa apa. Ya Rabb, astaghfiruka wa natubu ilaik. Ya sahibai dzam, atadri ma kana dzambu Ayyub. Katanya, wahai orang yang melakukan dosa, tahu tak kamu apakah dosa Nabi Ayyub sehingga Allah ujinya dengan ujian yang besar itu, yang menimpa dirinya, hartanya, ia hanyalah kerana ada seorang miskin yang meminta pertolongan daripadanya dan memintanya untuk menghalangnya daripada kezaliman, dia tidak sempat lagi membantu orang miskin itu. Maknanya Nabi Ayyub tak segera tangguh Ustaz. Ini seperti yang disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam beberapa riwayat, termasuk dalam kitab At-Tafsir bil Ma'thur yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, banyak menakalkan takwilan dan tafsiran daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maknanya kecil je kesalahan itu, lalu Allah uji dengan ujian yang cukup besar. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umur Sayyidina Abdullah bin Abbas sehingga 71 tahun. Tempoh umur yang panjang itu tak ada sedetik pun yang dia terleka daripada melakukan kebajikan, melakukan ketaatan, menyampaikan ilmu, berdakwah, menyelesaikan pelbagai masalah yang berlaku di kalangan orang ramai. Sehingga beliau lebih terkenal daripada sebahagian khalifah. Pada suatu tahun, rombongan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan keluar untuk menunaikan haji dengan rombongan dia. Dan pada tahun itu juga Sayyidina Abdullah bin Abbas keluar daripada Madinah dengan satu rombongan untuk melaksanakan haji. Rombongan Sayyidina Abdullah bin Abbas lebih ramai orang ikut berbanding dengan rombongan khalifah sendiri. Bahkan ketika sampai di Madinah, bila sampai di Mekah, orang lebih memberi tumpuan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Buka jalan kepadanya untuk tawaf, mempermudahkan segala urusan penginapannya berbanding khalifah sendiri yang orang-orang dia kena tok kemah lah apa semua. Ni tak, ni orang masyarakat ramai. Itu yang kita lihat hari ini. Para ulama kita berbanding dengan umara. Orang ada jawatan, ya, ada orang escort ni apa? Ada protokol, ada kau ni tunggu, kau ni apa semua. Tapi semua mereka itu dibayar gaji dan disuruh. Adapun tok guru kita, tak ada siapa tolong bayar gaji kat orang ramai. Tak ada siapa kena suruh untuk pergi sambut Ustaz Tok Syekh tu. Tak pergi hidang Ustaz kat dia makan. Pergi cari Ustaz penginapan. Tak pergi jaga Ustaz kesihatan dia. Tak ada siapa suruh. Mereka ni terekam pergi cari. Masya Allah. Begitulah sunnatullah, kebiasaan yang Allah aturkan ke atas orang-orang yang alim. Lalu wafatlah dia. Disolatkan ke atasnya oleh Sayyidina Muhammad bin Al-Hanafiyah. Sayyidina Muhammad bin Al-Hanafiyah ini, dia adalah Sayyidina Muhammad bin Ali. Dia anak Sayyidina Ali daripada isteri yang lain, menjadi imam atas jenazah, salat jenazah Sayyidina Abdullah bin Abbas dan para sahabat lain yang masih hidup bersama dengan para tabi'in. Masing-masing mereka salat jenazah ke atas Sayyidina Abdullah bin Abbas sambil mereka menurap tanah di atas jasadnya atau kebumikannya. Mereka membacakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang baik dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Wallahu a'lam. Tuan umpan dirahmati Allah. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita, terutamanya dalam bab ketakwaan dan keilmuan. InsyaAllah jika Allah panjangkan umur, kita akan bersama dengan Sayyiduna An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Beliau merupakan orang yang sangat teguh imannya, sangat kuat penentangannya terhadap nifaq. Nifaq adalah penyakit yang melanda sebahagian daripada di kalangan orang-orang munafik yang terjejas akibat hijrah Nabi SAW. InsyaAllah jika Allah panjangkan umur, kita akan bersama dengan kisah Sayyidina Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.